Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Abdul Hafiz bin Nik Aziman, pelajar PBJJ Kota Baru, bernombor metri A183628. Alhamdulillah kerana saya diberi kesempatan untuk menyiapkan tugasan pembentangan saya subjek fiqh, ibadat dan munakahat. Sebelum memulakan pembincangan ini, kita terlebih dahulu perlu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan larangan ihram. Ihram dalam haji atau umrah boleh didefinisikan sebagai suatu bentuk perkara yang menyebabkan pelaksanaan ibadah haji atau umrah seseorang itu dilarang kerana mereka diikat oleh hukum yang tidak membolehkan mereka melakukan beberapa perkara ketika haji atau umrah yang sedang dilaksanakan. Maka setelah mereka berniat ihram haji atau umrah, maka diharamkan ke atas mereka melakukan perkara yang dilarang semasa ihram sehinggalah mereka bertahallul. Jadi larangan ini secara umumnya boleh dibahagikan kepada 5 kategori. Yang pertama, pakaian, wangian, kecantikan, alam sekitar dan hubungan kelamin. Orang yang berihram dilarang memakai pakaian yang berjahit, bertenun, bercantum, bersarung dan sebagainya, seperti memakai seluar, memakai baju, kemeja, stokin, kasut, sepatu yang mana boleh menutup badan-badan jari kaki dan tumit belakang kaki, serta tuala berjahit di tepi ataupun kain pelekat dan seumpama dan sebagainya yang berkaitan. Namun begitu, orang yang berihram diharuskan memakai pakaian tanpa dikenakan dam, seperti memakai kain pelekat atau selimut yang berjahit di tepi dengan cara tidak memakainya di badan, sekadar buat lapik ataupun buat selimut ringan sahaja yang dibenarkan. Selain itu, memakai tali pinggang, cincin, jam, beg galas dan gelang pengenalan pesakit sekiranya diperlukan untuk bertujuan perubatan sahaja. Menutup kaki dengan kain ihram dan lain-lainnya. Jika seseorang itu berbuat demikian dengan memakainya dengan tidak sengaja atau terlupa, maka ia tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Tetapi ia perlu menanggalkannya secepat mungkin. Tetapi jika dia berbuat demikian dengan niat yang jahat, maka berdosa dan dikenakan dam. Seterusnya, menutup dengan cara meletakkan apa-apa kain atau penutup di atas rambut ataupun kulit kepala, seperti songkok, kopiah, serban dan seumpama dengannya. Tetapi diharuskan juga melakukan keperluan dalam ihram tanpa dikenakan dam, iaitu dengan menggunakan payung, berteduh di bawah pokok dan berteduh di bawah kemah. Nombor 3, menutup muka. Ini bagi wanita. Larangan dikenakan ke atas wanita muslim yang dalam keadaan berihram serta dalam keadaan bersolat. Jika ia dilakukan dengan sengaja, maka dikira berdosa dan dikenakan dam. Tetapi jika tidak sengaja, maka perlu menanggalkannya dengan kadar yang segera tanpa dikenakan dam dan tidak berdosa. Walau bagaimanapun, para ulama telah sepakat bahawa menutup muka hanya boleh dilakukan, bahkan wajib bagi wanita tersebut sekiranya dia ingin menutup fitnah dan ingin mengawal kondisi syahwat lelaki yang terpandang melihatnya akibat kecantikan yang lawa, iaitu kecantikan wajahnya. Nombor 4, memakai sarung tangan. Wanita dan lelaki yang sedang berihram adalah dilarang untuk memakai sarung tangan tanpa ada keperluan yang khusus yang terdesak, seperti penyakit pada tangan dan lain-lain yang mana dianggap keperluan yang penting. Namun, wanita dan lelaki yang berihram adalah dibenarkan untuk memasukkan tangan ke dalam beg plastik ataupun kantung kain. Boleh juga melindungi tangan di sebalik tudung, skarf dan lain-lainnya. Wangian. Nombor 5, memakai bau-bauan. Dan yang keenam, memakai minyak di kepala atau janggut dan selain dari tumbuh di pipi dan dahi. Bagi jemaah haji dan umrah yang muslim, sama ada lelaki ataupun wanita yang dalam ihram, mereka dilarang sama sekali untuk memakai wangi-wangian sama ada di badan, rambut, janggut dan sebagainya, serta makanan, minuman dan menghidunya ke dalam hidung. Tetapi
Mereka dibenarkan untuk menggunakan ubat gigi, sabun, syampu, pencuci muka, minyak angin, minyak urut walaupun ia berbau wangi. Hal ini kerana penggunaannya adalah untuk kesihatan dan kebersihan. Tetapi perlu diingatkan, penggunaan bahan itu janganlah disengajakan berlebih-lebihan untuk berbau wangi di badan. Perbuatan itu telah dikira berdosa dan perlu dikenakan dam. Sekiranya mereka tidak sengaja menyemburkan minyak wangi ke atas badannya, sama ada minyak itu minyak atar ataupun minyak wangi, ataupun menyemburkan ke atas orang lain sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka perlulah orang itu menghilangkan kesan wangian ke atas badannya dengan kadar yang segera. Jika dia tidak melakukannya dengan kadar yang segera, sedangkan dia mengetahui, maka dikira berdosa dan dikenakan dam ke atasnya. Seterusnya, kecantikan. Menanggalkan rambut atau bulu. Perkara ini dilarang jika dilakukan. Sekiranya buat, maka dikira berdosa dan dikenakan dam. Sekiranya dia tidak sengaja, maka perlu memohon keampunan dari Allah secara langsung dan tidak berdosa tetapi dikenakan dam. Selain itu, sekiranya dia bersyampu atau berwuduk, kemudian rambutnya gugur sedangkan dia tidak menghendaki akan perkara tersebut, iaitu rambut gugur, ataupun mungkin rambutnya ni jenis gen yang cepat gugur, maka dia tidak berdosa tetapi dikenakan dam. Tetapi jika rambut atau bulunya itu jatuh atau tercabut dengan sendirinya sedangkan dia tidak menghendakinya untuk terjatuh, maka perbuatan itu tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Yang ke-8, memotong kuku. Jemaah haji ataupun umrah yang dalam ihram juga boleh mencabut kukunya jika dia mendapati kukunya itu menyebabkan kemudaratan padanya, seperti kuku cengkam ataupun kuku terbelah, maka ia tidak dikenakan dam. Jemaah yang sedang berihram juga adalah diminta untuk dijauhkan dari perbuatan seperti itu, seperti bersyampu, menggaruk kepala, bersikap dan sebagainya, yang mana boleh menyebabkan rambut, bulu atau kukunya tertanggal ketika dia masih belum lagi bertahallul. Hal ini adalah untuk kebaikan dan kemudahan untuk mereka. Seterusnya, alam sekitar. Orang yang berihram juga dilarang mencabut, memotong, mematahkan ataupun mengerat pokok atau dahan yang ditanam hidup dan tumbuh di tanah haram, kerana pohon di sana adalah pohon-pohon yang diberkati. Yang ke-10, memburu binatang beruang. Jadi di sini setiap jemaah haji atau umrah, sama ada lelaki ataupun wanita, ketika dalam ihram dilarang untuk memburu, menembak, membunuh, menangkap, mengurung dan seumpama dengannya. Jika seseorang itu memijak atau terbunuh haiwan ataupun serangga kecil seperti semut hitam yang kecil, belalang dan sebagainya dengan tidak sengaja, maka dia tidak dikira berdosa, tetapi ia perlu membayar dam mengikut jumlah ataupun mengikut nilai serangga yang terhapus. Manakala seseorang itu dibenarkan untuk membunuh binatang sekiranya haiwan atau serangga tersebut memberi kemudaratan atau mengancam kemaslahatan para jemaah lain, seperti ular, kalajengking dan labah-labah, maka dia tidak dikenakan dam, tetapi seeloknya dia menghalau haiwan tersebut terlebih dahulu. Sekiranya dia ada kemampuan untuk menghalau itu, itulah yang lebih baik. Seterusnya, hubungan kelamin. 11, berkahwin, mengahwinkan, menerima kahwin. Jemaah haji ataupun umrah dilarang sama sekali ketika dalam ihram melakukan perkara-perkara tersebut. Bahkan aktiviti pra-perkahwinan seperti merisik, meminang dan bernikah adalah tidak sah. Akad nikah juga tidak dikira, ia dikira haram. Namun orang yang terlibat dalam perkahwinan itu tidaklah dikenakan dam. Melakukan pendahuluan persetubuhan. Bagi lelaki dan wanita yang dalam ihram yang mana melakukan pendahuluan ataupun mukaddimah kepada persetubuhan, sama ada dalam bentuk perkataan,
perbuatan layanan isyarat tubuh ataupun sebagainya, suami isteri dibolehkan untuk memegang tangan, iaitu bukan anggota yang sulit ketika dalam ihram, dengan syarat mereka perlu dalam keadaan yang musyaqqah, iaitu tanpa rasa syahwat, keperluan tanpa rasa syahwat. Akhir sekali, yang ke-13, melakukan persetubuhan. Melakukan pendahuluan sudah jelas dilarang, apatah lagi melakukan persetubuhan. Perbuatan ini dapat merosakkan ibadah haji seseorang. Apabila ternyata keduanya melakukan perbuatan sedemikian, maka wajib bagi keduanya untuk meneruskan saki-baki ibadah haji yang belum dilaksanakan dengan sempurna yang mungkin hingga selesai. Kemudian segera menggantikan hajinya pada kali yang kedua, walaupun ianya haji yang sunat. Maksudnya di sini, ibadah yang dilakukan pada kali yang kedua dan seterusnya, maka ia dikira sebagai haji sunat. Kecuali jika ada keuzuran kedua-duanya, maka suami sahaja yang dikenakan dam, dan perlu kepada keduanya memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Suami isteri juga dibolehkan untuk bersetubuh, iaitu setelah kedua-dua jenis tahlul, iaitu tahlul awal dan tahlul sani, telah dilaksanakan dengan sempurna. Namun lebih afdal ataupun lebih baik dan digalakkan untuk menangguh perbuatan tersebut sehingga selesai segala rukun dan aktiviti haji yang sedang dilaksanakan. Jadi penutup adalah larangan semasa ihram adalah elemen yang penting untuk para haji dan umrah untuk tidak melakukannya. Namun jika mereka melakukannya, perkara ini tidaklah membatalkan haji dan umrah seseorang, tetapi ia dikenakan dam. Walau bagaimanapun, jika melakukannya dengan sengaja, hukumnya berdosa. Larangan ini hanya untuk memastikan bahawa jemaah ni dapat mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Wallahu a'lam. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.